sama-sama dengan ulama, Allah Ta'ala ampunkan dosa. Kita duduk sama-sama dengan orang fasik, kita sama-sama dapat dosa. Maka Allah Ta'ala kata, saksikanlah orang yang berada di dalam majlis ilmu Allah Ta'ala akan ampunkan segala dosa dia. Kemudian malaikat kata, ya Allah, di dalam kalangan orang yang ada dalam majlis ilmu ni, ada di kalangan mereka yang melakukan dosa-dosa besar. Boleh jadi ada yang minum arak, boleh jadi ada yang pernah berzina, boleh jadi ada yang makan riba, boleh jadi ada yang mendahaka kepada kedua ibu bapa, boleh jadi ada yang melengah-lengahkan semayang, tak cara bak semayang, boleh jadi orang yang biasa mendedahkan aurat, tak pakai tudung, boleh jadi biasa memakai pakaian yang mendedahkan aurat, pakai pakaian yang ketat-ketat, boleh jadi ada di kalangan yang mendahaka kepada suami, boleh jadi ada di kalangan yang mengambil hak orang tanpa sebenar. Malaikat kata ni dalam majlis-majlis ilmu ni, ya Allah, ada yang melakukan dosa besar. Allah Ta'ala kata, walaupun mereka ada dosa besar, aku tetap ampunkan dosa mereka. Ini bagi orang yang ada dalam majlis ilmu. Ini di kalangan orang yang bersama dengan ulama. Bersama dengan ulama. Maka dia kata di sini, kerana inilah besar penolong himmah ulama. Kerana inilah kita ni banyak dosa. Kita ni banyak dosa pada Allah. Siang malam buat dosa. Dalam sehari tak kata ke orang tak sah. Dalam sehari kadang-kadang tak lawan suami tak sah. Lawan suami, ambil hak orang dan sebagainya. Kita ni banyak dosa. Siapa hak nak tolong kita? Maka dia kata penolong himmah ulama yang zahidin. Yang ni kita bergantung ataupun bersama dengan ulama-ulama yang zahidin, yang zuhud, yang amilin, yang beramal dengan ilmu, radhiyallahu anhum, yang Allah Ta'ala redha kepada mereka. Yang ni kita hendaklah bersama dengan ulama-ulama yang beramal dengan ilmu. Beramal dengan ilmu. Orang alim ni nak beritahu, kalau dia beramal dengan ilmu, dia adalah sebaik-baik manusia. Dan kalaulah dia tidak beramal dengan ilmu, dia adalah seburuk-buruk manusia. Maka kita ni kena duduk bersama dengan majlis-majlis ilmu, bersama dengan ulama-ulama. Ulama-ulama yang beramal, yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditentukan akan sebagai tentu antara kebanyakan manusia, maka bahawasanya edaran pekerjaan ubudiyah dan asal ibadat dan khidmat bagi Allah Rabbil Alamin atas ilmu. Maka ulama lah yang menentukan kita, yang menunjuk kita jalan ubudiyah. Macam mana jalan nak mendekatkan diri kepada Allah, kena bersama dengan ulama. Ulama beritahu kepada kita manakah jalan ibadat yang Allah Ta'ala terima, bagaimana cara kita nak mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana kita nak berkhidmat dengan Allah Ta'ala, bagaimana kita nak menjadi hamba Allah Ta'ala. Maka tidak dapat tidak atas dasar ilmu. Yakni tiada dapat melainkan dengan ilmu, tidak dapat tidak melainkan dengan menuntut ilmu agama. Maka tidak dapat tidak, kita kena belajar ilmu. Belajar ilmu. Hari ni orang buat amal ibadat banyak, tapi tambah belajar ilmu. Ada majlis ilmu tambah pergi, semayang, puasa, tetapi tambah belajar ilmu, tambah pergi majlis ilmu. Maka ibadat yang tidak berdasarkan kepada ilmu, ibadat ini tidak diterima oleh Allah. Man arada dunya fa alaihi bi ilmi, wa man arada al-akhirah fa alaihi bi ilmi. Siapa nak bahagia, kena ada ilmu. Di dunia kena ada ilmu, nak bahagia dekat akhirat pun kena ada ilmu. Maka tidak dapat tidak, kenalah dengan ada ilmu. Dan beginilah ada tilik yang mempunyai mata hati dan yang mempunyai ahli ta'yid dan juga taufid. Beginilah orang yang ada mata hati ataupun orang yang disuluh oleh Allah Ta'ala. Maka orang yang mempunyai taufik, pertolongan daripada Allah ataupun pergantungan dengan Allah Ta'ala, maka tidak dapat tidak
kita kena hadir majlis ilmu dan ambil ilmu dan belajar, kemudian beramal dengan ilmu. Sahabat Nabi kata, aku dia apabila mendapat ilmu, sahabat Nabi bila dapat ilmu, ilmu yang dia dapat tu dia akan amal. Dia duk gaduh ke amal, dia tak gaduh ke banyak ilmu. Bila dapat ilmu dia terus amal. Terus amal. Sehingga kan Sayyidina Rasulullah pernah menasihati kepada Ibnu Umar, kamu jangan jadi seperti orang ni, Sianu bin Sianu. Dia berasa nak semayang, dia semayang. Dia rasa tamu semayang. Semayang tu semayang sunat. Lepas daripada tu, Abdullah Ibnu Umar ni dapat nasihat daripada Nabi, dan dia terus buat amal ibadat sampai ke mati. Dia terus beramal dengan ilmu yang dia dapat. Dia beramal suku. Kadang-kadang orang tu alim, ilmu banyak, dia tak beramal. Orang tu orang tak ada ilmu, dia dapat ilmu, dia beramal. Maka orang yang dapat ilmu, dia beramal ni lebih baik daripada orang alim yang menyampaikan ilmu dalam keadaan dia tidak beramal. Tetapi kalau orang alim tadi, dia menyampaikan ilmu, dia beramal, itulah yang lebih baiknya lagi. Maka tidak dapat tidak, bila kita dapat ilmu, hendaklah kita beramal. Supaya kita jadi orang yang soleh. Sebab Allah Ta'ala terima ibadat kita berdasarkan kepada ilmu. Ibadat tidak berdasarkan kepada ilmu, tidak diterima oleh Allah. Seorang yang semari semayang, dia mari semayang. Dua orang mari semayang. Bila dia mari seorang semayang tadi, masuk dalam saf. Dan molek, apabila dia masuk dalam saf, Tuan Imam pun kata, lakum dinukum waliyadin. Maka Tuan Imam pun wakaf. Kawan ni, dia pun tahu dia ni adalah makmum masbuk. Maka dia tidak perlu menghabiskan Fatihah. Maka dia pun rokok. Yang seorang lagi tengok, orang ni rokok, aku rokok juga. Dia pun dah tahu, dia pun rokok juga. Maka kawan yang semayang tadi, dia tahu dia kena rokok, hukum dia kena rokok. Yang seorang lagi tak tahu. Yang tidak tahu tidak diterima amal ibadat dia kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab amal ibadat yang dia lakukan tidak berdasarkan kepada ilmu. Tu kena belajar. Bila kita belajar, kita dapat tahu, kita pun tinggal. Ni tak molek. Ini molek. Tujuan dia supaya kita tidak berada dalam dosa semua. Batu ramah, kadang-kadang kita tengok bukan orang nak buat dosa sangat, dia tak tahu. Dia tak tahu benda tu riba, dia pun terlibat. Bila dia belajar, barulah dia dapat tahu. Bila dapat tahu, hendaklah dia tinggalkan. Tinggalkan. Inilah yang sepatutnya. Jadi belajar tujuannya nak dapat tahu, dan tujuan dapat tahu nak beramal dengan ilmu tadi. Bila beramal dengan ilmu, barulah amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila nyatalah bagimu dengan jumlah ini, bahawasanya taat tiada hasil bagi hamba dan tiada sejahtera baginya melainkan dengan ilmu. Maka kita pun dapat tahu bahawa ketaatan yang kita buat ini tidak diterima oleh Allah Ta'ala, melainkan dengan ada ilmu. Segala amal ibadat yang kita lakukan hendaklah berdasarkan kepada ilmu. Kita duduk atas muka dunia ni, kita diperintahkan kepada Allah suruh buat amal ibadat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri kepada Allah, untuk melakukan amal ibadat pada Allah. Ini di antara tugas kita duduk atas muka dunia. Bukan tugas kita nak berpoya-poya, bukan tugas kita nak senang-senang. Pasal nak tidur-tidur, pasal nak bangun-bangun, pasal nak bekerja-kerja. Dok, kita ada tugas. Tugas kita mengabdikan diri pada Allah, melakukan amal ibadat pada Allah. Tapi dalam nak buat amal ibadat, Allah Ta'ala kata, siapa yang buat baik ni, buat amal ibadat ni, aku akan beri pahala macam ni. Siapa yang buat maksiat, aku akan beri dosa. Kemudian pahala ni ada yang digandakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian apabila kita buat amal ibadat, kita akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan kira amalan-amalan yang kita lakukan semasa hidup di atas muka dunia. Bagi orang yang cerdik atas muka dunia, dia buat amal ibadat, dia akan buat amal ibadat sebagaimana, selagi cara yang macam mana nak dapat pahala banyak, itulah yang dia buat. Macam mana? Contohnya nak dapat pahala banyak, semayang malam, bangun semayang malam. Nak dapat pahala banyak, berzikir banyak-banyak, dia pun berzikir. Dia dah semayang sunat. Dia tahu dah, dia dah semayang fardu, tapi semayang fardu dia berasa tak sempurna, dia buat semayang sunat. Maka dia cari ibadat-ibadat yang banyak pahalanya untuk dia nak bawa di hadapan Allah Ta'ala. Kita jangan jadi orang hak berasa asal buat amal ibadat sudah. Dengar azan tak semayang, dia kata baru bang kegi boleh semayang.
Dia pun semayang lewat-lewat. Semayang lewat-lewat berapa persen dapat? Berapa peratus dapat? Sebab tu kita ni kalau boleh cari hak banyak-banyak, kerana ibadat yang banyak, pahala yang banyak, yang kita cari yang afdal akan kita bawa di hadapan Allah Taala. Allah Taala akan hitung. Jadi sebab tu dia kata tidak akan sama orang yang ada ilmu dengan tidak ada ilmu. Kata guru saya, dia kata orang alim beramal dia sedikit tapi pahala dia banyak. Orang jahil beramal dia banyak tapi pahala dia sedikit. Pahala dia sedikit. Maka tidak dapat tidak, kita buatlah amal ibadat yang untuk mendapat pahala yang banyak. Lebih-lebih lagi di bulan Ramadan ni. Bulan Ramadan, bulan yang diganda-gandakan pahala. Saya nak tanya 10 malam terakhir dengan 10 malam yang awal, mana banyak pahala? Mana lebih? Lebih akhir. Apa kita tengok berlaku hari ni? 10 malam yang awal dengan 10 malam yang akhir, mana ramai? Ramai yang awal. Ramai yang awal. Padahal Allah Ta'ala tahu ni macam-macam. Sehingga kan pada 10 malam yang terakhir dalam satu hadis, Nabi dia kata bersungguh-sungguh lagi, dan Nabi ikat dia punya perut dia, kekang mata dia, dan Nabi menggerak mengejut anak isteri-isteri dia untuk semayang malam, berjaga pada waktu malam. Lebih-lebih lagi 10 malam yang terakhir, dan Nabi beriktikaf untuk mendapat fadilat yang banyak. Maka demikianlah kita ni sepatutnya kena rebut lebih. Rebut lebih-lebih lagi 10 malam yang terakhir. Kita bangun semayang malam, kita berzikir, doa pada Allah. Moga-moga Allah Ta'ala terima amal ibadat kita. Dan ingat, kita ada tahun ni bulan Ramadan. Tahun depan belum tentu lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Jadi orang yang cerdik macam mana? Orang yang cerdik dia mengintai-intai yang mana yang banyak pahala, itulah dia buat amal ibadat. Sebab tu dia kata tidak sama orang yang ada ilmu dengan orang yang tidak ada ilmu. Maka orang yang ada ilmu dia buat berdasarkan kepada ilmu, maka amal ibadat dia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia kata melainkan dengan ilmu, maka lazimlah tiap-tiap kamu dahulukan akan dia pada segala kelakuan ibadat, maka kamu hendaklah mendahulukan ilmu dalam setiap ibadat yang kamu lakukan. Kita nak pergi haji, belajar ilmu dulu, baru pergi Mekah. Ni kapan Mekah baru nak belajar. Tawaf macam mana tawaf? Dah anasa dulu ni. Jamatul Aqabah dulu ke, Jamatul Ula ke, Wusta mana dulu? Baru tanya orang, baru nak belajar. Kita pergi musafir baru tanya orang, dah mayan niat kosong ke mana? Dah boleh amal ibadat dulu ke ilmu dulu? Belajar ilmu dulu. Biar ada ilmu barulah kita baru kita buat amal ibadat berdasarkan kepada ilmu. Baru berdasar pada ilmu. Nak semayang jamak qasar, belajar dulu semayang jamak qasar. Sampai masa barulah kita pun dah ada ilmu, kita pun semayang berdasarkan kepada ilmu. Belajar buat haji sebelum pergi Mekah. Sampai ke Mekah dah tahu dah senang nak buat haji sebab kita dah ada dah ilmu. Belajar bab semayang senang. Bila kita nak semayang tadi kita tahu dah yang mana satu rukun, yang mana satu sunat. Lagi kita anggap hak rukun tu jadi sunat, akhir kali semayang kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada seorang hamba Allah Ta'ala, dia tanya saya, dia kata anak dia kemalangan. Bila kemalangan, kaki dia kena semin daripada bawah sampai ke peha. Kena semin sampai ke ketul, nak jalan pun tak boleh, kena semin. Akhir kali apa yang berlaku? Dia kata tak semayang, dauti nak ambil semayang, tak semayang. Baru nak tanya, dah kalau kena semin macam mana nak ambil semayang? Ini satu kerugian. Maka tidak dapat tidak bagi orang yang nak beramal, melakukan amal ibadat, dahulukan ilmu daripada amal ibadat. Dengan arti kata, biarlah kita buat amal ibadat, biarlah berdasarkan kepada ilmu. Maka bila apa-apa kita buat, hendaklah kita dasarkan ilmu supaya amal ibadat kita mudah kita nak buat dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya setakat ini dulu. Wallahu a'lam.